Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu akan membincangkan satu lagi perkara melibatkan cert. Apa yang kita akan bincangkan dalam tajuk ini ialah satu lagi perkara untuk dipermudahkan, iaitu permudahan bentuk cert yang diberikan. Beza permudahan cert sebelum ini dengan permudahan cert dalam video ini adalah, perhatikan di sini apa yang kita nak lakukan ialah kita akan permudahkan cert yang diberi supaya nisbahkan penyebut, supaya yang diberi itu penyebut itu nisbahkan penyebut. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil rationalize the denominator. Rationalize the denominator. Okey. Apa maksud nisbahkan penyebut? Okey. Maksud di sini nisbahkan penyebut ialah cert pada penyebut itu kita akan hilangkan. Cert pada penyebut itu kita akan hilangkan. Okey, dengan jelas. Maksudnya adalah kita bincangkan contoh ini. Cikgu rasa murid-murid akan faham apakah yang dimaksudkan dengan nisbahkan penyebut atau dalam bahasa Inggeris rationalize the denominator. So cikgu ulang balik, maksud nisbahkan penyebut ialah menghilangkan cert. Ialah menghilangkan cert dari penyebut, menghilangkan cert dari penyebut. Okey, cuba kita bincang dengan satu contoh bagaimana kita nak hilangkan cert yang ada pada penyebut. Contoh, katakan cikgu pilih 2 per cert 3. Okey, perhatikan di sini yang ini adalah penyebut. Okey, penyebut ini adalah cert 3. Apa yang dimaksudkan di sini ialah nisbahkan penyebut, maksudnya kita akan hilangkan cert ini supaya ia menjadi 3. Itu dimaksudkan nisbahkan penyebut. Cikgu ulang balik. Okey, di contoh perhatikan cikgu berikan satu contoh di sini iaitu 2 per cert 3. Okey, di bawah nisbahkan penyebut ataupun rationalize the denominator, maksudnya ialah ataupun cert 3 ini, penyebut penyebut di sini ialah cert 3. Okey, penyebut ini dalam cert 3 ini, yang cert ini kita nak hilangkan supaya ia menjadi 3. Itu dimaksudkan dengan nisbahkan penyebut. Okey, bagaimana? Apakah prosedurnya? Okey, so kita akan bincangkan bagaimana cert 3 itu menjadi 3 ataupun cert 5 itu menjadi 5 dan sebagainya. Okey, bagaimana kita nak hilangkan cert? Cikgu ambil satu contoh sebelum cikgu sambung. Okey, contoh yang cikgu pilih ini. Okey, sekarang kita cuba bincangkan. Okey, katakan cikgu ada cert 3. Okey, cert 3. Okey, sekarang cikgu tak nak panggil cert 3. Okey, buat sementara kita lupakan cert 3, kita biasakan dengan perkataan punca kuasa 2. Okey, buat sementara kita lupakan perkataan cert dan cert ini kita ingat balik sebagai punca kuasa 2. Okey, kalau kita bincang dalam bentuk punca kuasa 2, saya rasa murid-murid lebih yakin ataupun lebih faham. Okey, sekarang katakan diberikan satu nomornya ialah punca kuasa 3. Bagaimana punca kuasa 3 ini cikgu boleh jadikan 3? Itu maksudnya. So, bagaimana kita nak jadikan punca kuasa 2 menjadi punca kuasa 3 menjadi 3 ialah punca kuasa 3 ini kita darabkan dengan lagi satu punca kuasa 3. So, maksud di sini adalah punca kuasa 3 darab 3, kita dah belajar AB adalah sama dengan A darab B. Masih ingat tak asas ini?
kita gunakan asas. Okey, so yang ini sama dengan A darab B ataupun punca kuasa 2 A darab B adalah sama dengan punca kuasa A darab punca kuasa 2 B. Okey, so kalau kita gunakan asas ini, apa yang kita lakukan ialah okey, di bawah nisbahkan penyebut, di bawah nisbahkan penyebut maksudnya okey, cikgu kata buat sementara set itu kita tinggalkan, kita panggil dengan punca kuasa 2. Okey, bagaimana kita akan hilangkan punca kuasa 2 bagi 3 ataupun punca kuasa 2 3 ini, cikgu nak jadikan 3. Bagaimana? Ya, iaitu apabila punca kuasa 2 ni, punca kuasa 2 ni didarabkan dengan lagi satu punca kuasa 2. Apabila dua-dua darab ya mengikut asas ini, kita dapati adalah punca kuasa 2 3 darab 3, iaitu sama dengan punca kuasa 2 9, iaitu sama dengan 3. Jelas? So untuk menghilangkan set, supaya penyebut itu dinisbahkan, maka penyebut itu perlu didarabkan dengan okey, kita guna balik perkataan set. Maksud di sini, perhatikan, kita ada set 3 di sini. Apabila set 3 ini di bawah nisbah ataupun nisbahkan penyebut, maksudnya yang set 3 ini kita akan jadikan 3. Bagaimana 3 itu boleh dijadikan 3? Ya, kita balik kepada asas. Dalam asas yang ini kita panggil punca kuasa 2 3. Punca kuasa 2 3. So punca kuasa 2 3 cikgu nak jadikan 3. Maksudnya punca kuasa 2 itu kita nak hilangkan. Bagaimana punca kuasa 2 itu boleh dihilangkan? Ya, apabila kita darabkan dengan lagi satu punca kuasa 2 3. Apabila punca kuasa 2 3 darab punca kuasa 2 3 mengikut asas, ya, kita dapati punca kuasa 2 3 darab 3 iaitu punca kuasa 2 9. So punca kuasa 2 9 ialah 3. So inilah asas yang kita akan guna pakai. Tetapi sekarang punca kuasa 2 itu kita berikan nama baru, iaitu set. Sekarang set fahamkan? Ya, iaitu apabila nombor punca kuasa 2, set ialah apabila satu nombor punca kuasa 2, apabila kita masukkan nilai dan periksa nilainya dengan kalkulator, didapati nilainya adalah nilai perpuluhan sehingga infinity. Apabila satu nombor punca kuasa 2 nilainya ialah nilai perpuluhan sehingga ke infinity, maka ya, nombor punca kuasa 2 itu kita panggil sebagai set. Jelas? So sekarang kita gunakan perkataan set sebab punca kuasa 2 3 apabila anda tekan dalam kalkulator akan menunjukkan nilai perpuluhan sehingga infinity. Maka yang punca kuasa 2 3 ini sekarang kita panggil sebagai set. Set 3. Jelas? So sekarang di bawah nisbahkan penyebut, kan ini penyebut yang okey, set 3 ini adalah penyebut. Di bawah nisbahkan penyebut, yang set 3 ini, set pada 3 itu kita perlu hilangkan. Set pada 3 itu perlu dihilangkan. Itu dimaksudkan nisbahkan penyebut. Bagaimana kita nak hilangkan? So bila kita nak hilangkan, kita balik kepada asas yang kita belajar. So semasa kita belajar asas, yang set 3 ini kita panggil sebagai punca kuasa 2 3. Semasa sebelum diperkenalkan set, yang ini asalnya dipanggil sebagai punca kuasa 2 3. So maksud di sini, ya, untuk menghilangkan punca kuasa 2 3 ini supaya menjadi 3, apa perlu dilakukan? Ya, apabila satu nombor punca kuasa 2 3 didarabkan dengan satu lagi punca kuasa 2 3, jadi
Okey, so punca kuasa 2 mengikut asas ini, iaitu 3 darab 3, punca kuasa 2, 9. So apabila nilai untuk punca kuasa 2, 9 ialah 3, so sekarang perhatikan punca kuasa 2, 3 itu kita sudah menjadikan 3. Okey, so sekarang kita gunakan asas yang kita belajar sebelum ini, kita guna pakai dalam set. Kita guna pakai dalam set. Okey? Okey, sekarang cikgu padamkan ini. Okay, kita sambung balik. So maksud di sini, di bawah nisbahkan penyebut. Di bawah nisbahkan penyebut, untuk set yang diberikan ini maksudnya yang ini ataupun set 3 ini kita nak akan jadikan 3. So bagaimana set ini 3 ini boleh dijadikan 3 adalah set 3 ini didarabkan dengan satu lagi set 3. Jelas? So maksudnya penyebut ini, ya, nisbahkan penyebut ini maksudnya set itu perlu dihilangkan. So maksud nisbahkan penyebut adalah set perlu dihilangkan. Itu maksud nisbahkan penyebut. So bagaimana kita nak hilangkan set ini? Nak hilangkan set ini, kita balik kepada asas semasa belajar di peringkat menengah rendah. So di peringkat menengah rendah, ya, yang cikgu terangkan tadi. Okey, untuk hilangkan punca kuasa 2, kita darab dengan satu lagi nombor yang sama pada peringkat punca kuasa 2. Tapi sekarang kita panggil sebagai set. Jelas? Okey. Sekarang perhatikan, apabila kita nak hilangkan set 3 ini menjadi 3, maka set 3 ini perlu didarabkan dengan ya. So, untuk hilangkan ini, cikgu perlu darabkan dengan 3. Okey. Kita balik kepada prinsip matematik. Kita balik kepada prinsip matematik ataupun matematik tambah. Cikgu kata, kalau perlu, jika diperlukan, satu sebutan itu kita boleh ubah bentuk. Kita boleh ubah bentuk jika diperlukan. Masih ingat? So di sini yang set 3 ini cikgu nak jadikan 3. Bagaimana set 3 jadi 3? Ya, kita darabkan dengan satu lagi. So apabila cikgu darabkan set 3 ini dengan satu lagi set 3, ia akan menjadi 3. Tetapi cikgu kata perubahan itu mestilah ya untuk setiap satu. So maksudnya jika cikgu ubah bentuk ini tetapi masih kekal dengan nilai. Masih kekal dengan nilai walaupun bentuk itu berubah, tetapi nilai mesti sama. Itu cikgu maksudkan. Nilai mesti sama. So di sini apabila cikgu darabkan set 3 di bawah ataupun pada penyebut, yang atas pun cikgu perlu darabkan dengan set 3. Sebab walaupun cikgu ubah bentuk, tetapi nilai ini masih lagi 2/3 sebab ini di bawah. Okey, adalah sama dengan 2/3 darab 1, iaitu sama dengan 2/3. Jelas? Okey, kita tidak boleh lakukan sebarang perubahan suka hati dalam matematik ataupun matematik tambah. Setiap perubahan jika perlu boleh dilakukan, tetapi mengikut yang dibenarkan dalam matematik ataupun matematik tambah. Jelas? So di sini untuk cikgu hilangkan, okey, set pada 3 ini, maka cikgu perlu darabkan satu lagi set yang bernilai 3. So apabila cikgu darabkan di sini di bawah ataupun penyebut, maka yang di atas pun perlu didarabkan. Sebab walaupun kita ubah bentuk, iaitu daripada 2/3, kita tukar menjadi 2/3 darab
set 3 per set 3, walaupun cikgu ubah tetapi nilai masih sama lagi 2 per set 3. Jelas? Okey. So kita ikut peraturan ataupun yang dibenarkan dalam matematik ataupun matematik tambahan. So sekarang cuba kita ringkaskan apa yang kita bincangkan panjang lebar itu. Okey. Sekarang yang penting setelah kita ringkaskan yang diperlukan di bawah nisbahkan penyebut ataupun rationalize di denominator, ya, murid-murid perlu tahu nisbahkan penyebut maksudnya ialah hilangkan set daripada penyebut. Hilangkan set daripada penyebut. Bagaimana? Ya, kita akan darabkan, okey, iaitu nilai yang sama di numerator dan denominator. Okey, di bahagian numerator dan denominator. Jelas? So dari sini kita dapati 2 darab set 3 bahagi dengan set 3 darab set 3. Okey, kita balik kepada asas masa mendengar rendah, iaitu punca kuasa 3 darab punca kuasa 23 darab punca kuasa 23 adalah sama dengan punca kuasa 23 darab 3 sama dengan punca kuasa 2 9, iaitu sama dengan 3. Jelas? So di sini kita tak panggil sebagai punca kuasa 2 sebab kita sudah diberikan nama baru untuk punca kuasa 2 yang berada situasi ini, iaitu kita panggil set. So untuk menghilangkan set pada penyebut, okey, apa kita perlu lakukan ialah kita darabkan dengan nilai yang sama, iaitu set 3 kita darabkan dengan set 3. Maka apabila cikgu darabkan dengan set 3, maka di atas pun perlu didarabkan dengan set 3. Jelas? Okey, sekarang perhatikan di sini bentuk yang cikgu dah terangkan. Ini asas masa belajar mendengar rendah. Boleh? Okey, so sekarang perhatikan, cikgu ulang balik. So di sini kita dapati adalah sama dengan cikgu tunjukkan langkah kerja 2 per set 3. Nak hilangkan set pada daripada penyebut ini, maka adalah didarabkan dengan set 3 bahagi dengan set 3. So yang ini akan jadi 2 darab set 3 bahagi dengan set 3 darab set 3, iaitu sama dengan 2 set 3, ya, darab kita dapat 3. Sekarang perhatikan pada penyebut set kita sudah hilangkan. Itu dimaksudkan dengan nisbahkan penyebut ataupun rationalize di denominator. Jelas? Yaitu set 3 yang berada pada penyebut kita akan hilangkan di bawah nisbahkan penyebut. Bagaimana? Ini prosedurnya. Jelas? Okey, perhatikan, kita dah hilangkan set daripada penyebut. So ini yang kita maksudkan dengan nisbahkan penyebut. Jelas? So cikgu harap contoh yang cikgu bincangkan dapat membantu murid-murid mempelajari satu lagi perkara berkenaan dengan set. So sebelum ini cikgu dah bincangkan 2 perkara di bawah set. Sebelum ini kita sudah pun cikgu dah bincangkan dalam 2 video berkenaan dengan set. Ini adalah satu lagi lanjutan. Okey, ini adalah satu lagi lanjutan. Okey, sekarang apa yang kita belajar ini kita gunakan dalam 4 contoh ataupun soalan yang cikgu pilih untuk dibincang. Okey, apa yang kita bincang ini, okey, iaitu untuk nisbahkan penyebut. Asas yang kita belajar ini kita guna pakai untuk 4 contoh soalan. Okey, kita bincang satu per satu. Okey, cikgu padamkan contoh ini. Okey, sekarang kita pilih soalan 1. Okey, soalan 1 adalah perhatikan set 2 dibahagikan dengan set 3. Okey, apa soalan dia? Soalannya ialah nisbahkan penyebut.
penyebut. So diberikan satu soalan dalam bentuk set dan dikehendaki anda nisbahkan penyebut. Okey, maksud nisbahkan penyebut adalah set yang berada pada penyebut ini kita nak hilangkan set. Kita nak hilangkan set. Bagaimana kita nak hilangkan set? Ikut prosedur yang dibenarkan dalam matematik ataupun matematik tambah. So maka di sini set 2 bahagi dengan penyebut iaitu set 3, kita darabkan dengan set 3 bahagikan dengan set 3. Jelas? Walaupun cikgu ubah bentuk tetapi masih nilainya ialah set 2 per set 3. Jelas? So yang ini adalah set 2 darab set 3 bahagikan, cikgu dah akan beritahu, sama dengan 3. Okey, mengikut asas iaitu set 2 darab set 3 adalah set 2 darab 3 iaitu sama dengan set 6. Jelas? So ini adalah sama dengan set 6 bahagi dengan 3. Okey, perhatikan bagaimana kita hilangkan set pada penyebut. Bagaimana kita hilangkan set daripada penyebut? Sebab di bawah nisbahkan penyebut, ataupun rationalize di denominator, set pada penyebut itu perlu dihilangkan, dan asas bagaimana kita nak hilangkan perlu menggunakan prosedur ataupun yang dibenarkan dalam matematik ataupun matematik tambahan. So cikgu gunakan apa yang dibelajar serta yang kita belajar semasa menengah rendah untuk rationalize penyebut ataupun nisbahkan penyebut. Jelas? Okey, so sekarang cikgu dah bincangkan soalan 1. Perhatikan cara penyelesaian. Okey, sekarang cikgu nak pilih soalan kedua pula. Okey, cikgu padamkan yang ini, kita bincang soalan kedua. Okey, perhatikan soalan kedua sekarang. Okey, soalan kedua adalah 20 set 3 dibahagikan dengan set 5. Dibahagikan dengan set 5. 20 darab set 3 dibahagikan dengan set 5. So di sini penyebut adalah set 5. So di bawah nisbahkan penyebut, maksudnya set yang berada pada 5 ini perlu dihilangkan. Bagaimana? Mengikut asas ataupun prosedur yang dibenarkan dalam matematik ataupun matematik tambahan. So bagaimana kita nak hilangkan set pada penyebut ini adalah 20 set 3 bahagi dengan set 5 darab dengan set 5 bahagi dengan set 5. Perhatikan di sini kita darab dengan yang sama dengan penyebut. Kita darabkan dengan di numerator dan denominator, kita darabkan nilai yang sama. Cikgu dah kata kita boleh ubah bentuk tetapi nilai kekal sama. So dari sini kita dapati 20 darab set 3 darab set 5 bahagikan dengan darab ini kita dapat 5. Jelas? Masih ingat? Iaitu punca kuasa 25 darab punca kuasa 25 adalah punca kuasa 25 iaitu 5, iaitu asas yang murid-murid belajar semasa menengah rendah, tetapi sekarang kita panggil set. Jelas? Okey, perhatikan bagaimana set pada penyebut itu kita hilangkan. Jelas? Perhatikan sekarang daripada set 5 menjadi 5. Okey, sekarang kita teruskan. Okey, boleh tak yang ini dipermudahkan? Boleh tak yang ini dipermudahkan? Okey, 20. 20 adalah 5 darab 4. 5 darab 4. So maksud sekarang perhatikan yang ini sama dengan 5 darab 4 iaitu 20 ialah 5 darab 4. Darab dengan set 3 darab dengan set 5 bahagikan dengan 5. Jelas? Okey, 5 diringkaskan. Boleh? Okey, sekarang perhatikan apa yang tinggal sekarang. Okey, perhatikan sekarang. Okey, yang tinggal adalah
4 darab set 3 darab set 5. Okey, yang ini kita dah ringkaskan jadi satu kan. Perhatikan nilai sekarang. So yang ini ialah 4 darab 3 darab 5 set kita gabungkan sebab kita dah belajar AB adalah A darab dengan B. Jelas? So daripada sini cikgu gunakan yang ini adalah 4 darab 15 iaitu sama dengan 4 set 15. Okey, perhatikan sekarang bagaimana kita permudahkan. Okey, bagaimana kita permudahkan. Okey, perhatikannya langkah kerja. Okey, perhatikan langkah kerja. Bagaimana kita dalam proses nisbahkan penyebut. Maksud nisbahkan penyebut ialah menghilangkan set pada penyebut. Cikgu gunakan prosedur. Cikgu berjaya menghilangkan set daripada penyebut. Selepas cikgu dah hilangkan set daripada penyebut, jika boleh dipermudahkan ataupun diringkaskan, perlu diringkaskan. Cikgu dapat ada 5 di bawah dan 20 di atas. So cikgu rasa boleh dipermudahkan. Cikgu dah permudahkan. So apabila cikgu dah permudahkan, menjadi 4 darab set 3 darab set 15 mengikut asas yang dipelajari adalah didapati yang ini adalah sama nilai dengan 4 darab set 15 adalah sama nilai. So perhatikan sekarang bagaimana kita dalam proses menisbahkan penyebut. Dalam proses menisbahkan penyebut kita ringkaskan ke bentuk yang paling mudah. Kita ringkaskan kepada paling mudah. So sekarang perhatikan cara penyelesaian. Walaupun kita lakukan nisbahkan penyebut, dalam mencapai nisbahkan penyebut, jika sebab ini pecahan. So dalam pecahan kalau boleh diringkaskan, dipermudahkan, perlu dipermudahkan. Pecahan yang boleh dipermudahkan cikgu lanjutkan. Sampai sini kita dah lakukan nisbahkan penyebut. Sampai sini ialah nisbahkan penyebut. Selepas cikgu dah lakukan nisbahkan penyebut, ini melibatkan nisbah. Nisbah adalah pecahan. So pecahan yang boleh diringkaskan perlu dipermudahkan. Yang ini boleh dipermudahkan sebab ada 20 dan 5. Cikgu lanjutkan proses itu. So setakat ini adalah nisbahkan penyebut. Selepas cikgu dah nisbahkan penyebut, cikgu dapati ini adalah satu pecahan. Jika ada pecahan, nombor boleh dipermudahkan, kita permudahkan. So proses seterusnya ialah proses permudahkan satu pecahan. Di mana akhirnya masih kekal dalam bentuk set. Jelas? Okey, so itu adalah penyelesaian untuk soalan kedua. Okey, cuba kita bincang soalan ketiga pula. Okey, cikgu padamkan. Okey, kita pilih soalan ketiga dan cuba kita nisbahkan penyebut. Okey, soalan 3 ialah 2 set 3 bahagi dengan 5 set 7. Okey, perhatikan di sini. Okey, perhatikan. Okey, soalan 3, 2 darab set 3, 2 darab set 3. Okey, penyebut adalah 5 darab set 7. Okey, mengikut tajuk soalan, nisbahkan penyebut. Maksudnya nisbahkan penyebut ialah set yang berada pada 7 ini, set ini perlu dihilangkan. Bagaimana? Seperti mana kita belajar. Cikgu dah ajarkan. Okey, adalah sama dengan 2 3 bahagi dengan 5 set 7. So di sini perhatikan kita ada 5 darab set 3 sebagai penyebut.
Yang kita fokus bukan 5. Yang fokus adalah pada set 7 ini. Set pada 7 ini perlu dihilangkan, bukan 5. So 5 dalam proses ini tidak terlibat. Jelas? Dalam proses nisbahkan penyebut, dalam proses ataupun penyelesaian nisbahkan penyebut, 5 yang berada pada penyebut ini tidak terlibat. Tidak terlibat. Yang melibatkan adalah iaitu set 7 saja. Jelas? So 5 yang berada bersama dengan set 7 ini dalam nisbahkan penyebut tidak terlibat, ia masih kekal. Apa anda perlu lakukan adalah set yang berada pada 7 itu perlu dihilangkan. So maksud di sini kita hanya fokus pada penyebut set 7 saja. Jelas? Okey. So perhatikan di sini. Okey. Bukan kita akan darab 5. Ini salah. Jelas? Bukan kita akan darab sama nilai dengan penyebut. Bukan. Sebab ini 5 ini dalam penyebut kita tidak ada set. So di situ tak ada masalah. Masalah di bawah nisbah ataupun nisbahkan penyebut ialah pada penyebut yang mana ada set saja kita perlu tumpukan. So di sini kita ada penyebut adalah 5 darab set 7. So 5 sudah pun dalam bentuk yang dikendaki, iaitu tidak ada set. So yang perlu dihilangkan set ialah set 7 saja. So sebab itu jangan silap mengikut contoh awal yang cikgu bincangkan. So apabila cikgu bincangkan nilai penyebut itu perlu disamakan, jangan silap anggap. Apa yang cikgu maksudkan ialah penyebut yang set saja kita perlu samakan. Hanya penyebut yang set saja perlu disamakan. So maksud di sini bukan kita akan samakan. Bukan kita akan samakan 5 set 7, 5 set 7. Bukan. Jelas? Tidak kita tidak samakan dengan penyebut. Sebaliknya kita hanya fokus pada bagaimana kita nak hilangkan set pada penyebut. Okey? So di sini adalah sama dengan set 7 darab dengan set 7. Jelas tak sekarang? So adalah disama dengan 2 darab set 3 darab set 7 dibahagikan dengan 5 darab set 7 darab set 7. Boleh? So sekarang perhatikan di sini adalah 2 darab 3 darab 7 kan asas. Cikgu ulang balik setiap kali asas supaya murid-murid sentiasa ingat asas pada setiap peringkat. So mengikut asas ini, yang ini cikgu tulis dalam bentuk ini, yang bawah pula cikgu tulis 5 darab set 7 darab set 7. Jelas? So sekarang perhatikan. Okey. So ini adalah sama dengan, cikgu bawa ke sebelah sini ya. Okey, perhatikan adalah sama dengan 2 darab set 3 darab 7 adalah 21, manakala 5 darab kan cikgu dah tunjukkan yang ini adalah 7. So darab ini ia akan jadi 7. Jelas? So dari sini kita dapati 2 set 21 bahagi dengan 35. Jelas? Boleh? Okey, cikgu kata jika ada pecahan yang boleh diringkaskan, kita boleh ringkaskan. Di sini tidak boleh. So yang ini adalah bentuk yang paling mudah walaupun pecahan. So pecahan ini tidak boleh diringkaskan sebab tidak ada nilai yang boleh diringkaskan. So ini adalah bentuk yang paling mudah, iaitu kita lakukan nisbahkan penyebut. Kita lakukan sambil itu kita permudahkan pecahan. Okey, dalam proses sampai sini kita dah capai. Okey, sampai sini kita dah capai bagaimana kita nak hilangkan search, dan dalam proses itu kita buatkan
ringkaskan pecahan. Jelas? So sekarang perhatikan nilai yang kita perolehi iaitu 2 set 21 dibahagikan dengan 35. So ini adalah satu lagi contoh yang cikgu pilih untuk dibincang bersama murid bagaimana nak nisbahkan penyebut untuk soalan yang ketiga. Jelas? Okey, sekarang kita pilih pula soalan keempat. Jelas? Okey. Cikgu padamkan soalan 3 ini. Cikgu salin soalan keempat. Okey, perhatikan di sini soalan 4. Okey. Perhatikan di sini soalan 4 adalah 5 set 63 bahagi dengan darat dengan 6 set 12. Okey, sebelum cikgu teruskan, kita ingatkan balik pada mula-mula, iaitu bagaimana nak tukarkan bentuk set ataupun permudahkan set. Kalau murid-murid masih ingat dalam video pertama, apabila cikgu perkenalkan set, cikgu bincangkan bagaimana satu bentuk nombor set itu dipermudahkan. Jelas? Iaitu apabila satu di nombor set diberikan, bagaimana kita tulis dalam bentuk set yang dipermudahkan. Masih ingat? Sebelum untuk soalan 4 ini, sebelum cikgu nisbahkan penyebut, cikgu akan permudahkan bentuk set yang diberikan dalam bentuk mudah. Bentuk set yang diberikan ini dalam bentuk set yang mudah. Jelas? So maksud sini sebelum cikgu lakukan nisbahkan penyebut, cikgu ambil set 63. So 63 ya. Okey, so kita dapati 63. Masih ingat tak cikgu suruh guna kalkulator? Okey, so di sini kita ada 63. So nombor-nombor set cikgu dah kata 2, 3, 5. So cikgu gunakan 63 bahagi dengan 3. Kita dapat 21. So kita ada, dan kita nak satu nombor punca kuasa 2. So kita ada 9 darab 7. Ya, so 9 darab 7 ialah 63. So di sini adalah sama dengan 9 darab 7. Okey, cikgu dah ulang bagaimana kan? So kita ada cuba gunakan nombor-nombor set. So kita kena asingkan menjadi dua nombor. Satu nombor ialah nombor punca kuasa 2, satu lagi ialah nombor set. So nombor set yang cikgu cuba gunakan ialah 2, 3, 5, 7, 6. So di sini cikgu mula-mula gunakan 3. So ya, tetapi cikgu gagal nak dapatkan satu nombor punca kuasa 2. Tetapi apabila cikgu cuba 7, ya cikgu dapat satu nombor, iaitu nombor punca kuasa 2, iaitu 9. So kita ada 7, iaitu nombor set dan nombor punca kuasa 2. So ini adalah sama dengan punca kuasa 2 9 darab dengan set 7, iaitu punca kuasa 2 9 ialah 3 darab set 7, iaitu 3 set 7. Okey, perhatikan sekarang bagaimana cikgu permudahkan, iaitu apa yang murid belajar dalam video yang pertama. Permudahkan bentuk set kepada bentuk set yang paling mudah. Jelas? Okey, so sekarang kita dapati. Okey, so yang ini ialah 5 darab 3 darab set 7. Jelas? Okey. Sekarang perhatikan pula yang penyebut pula. Okey. So penyebut kita ambil set saja. So set di sini ialah 12. Kita nak tukar kepada iaitu A, B. Jelas? So di sini apabila cikgu nak tukarkan ke bentuk ini, kita mesti ada 2. Satu ialah nombor punca kuasa 2, satu lagi ialah set. Jelas? So nombor punca kuasa 2 dan set untuk di sini adalah
Ya, ini adalah 4 darab dengan 3. So dari sini kita dapati punca kuasa 2 4 darab dengan set 3. So punca kuasa 2 4 ialah 2 darab set 3, iaitu 2 set 3. Okey, perhatikan bagaimana cikgu tukarkan kepada bentuk mudah. So seterusnya adalah dibahagikan dengan kita ada 6 darab dengan 2 darab dengan set 3. Okey, sekarang perhatikan ada tak di sini boleh dipermudahkan? Ya, kita boleh permudahkan. Yang ini 1, yang ini jadi 2. So yang ini sama dengan 5 darab set 7 bahagi dengan 2 darab 2, 4 darab set 3. Jelas? Okey, sekarang cikgu pindahkan di sini. Okey, cikgu pindahkan. Okey, perhatikan sekarang cikgu pindahkan di sini adalah sama dengan 4 darab Okey, maaf. So 5 darab set 7 bahagi dengan 4 darab set 3. Kan cikgu dah kata tadi di sini di bawah nisbahkan penyebut, bahagian penyebut yang set saja kita nak hilangkan, bukan 4 set. So set yang ada pada 3 itu perlu dihilangkan. So maksud di sini cikgu perlu darab 1 set 3 di atas dan 1 set 3 di bawah, bukannya 4 darab. Ini bukan. Okey, jangan silap ya. Okey, so sekarang perhatikan. Okey, seterusnya adalah sama dengan 5 darab 7 darab 3. Perhatikan, bahagi dengan yang ini ialah 4, yang ini akan jadi 3. Sebab set darab jadi 3. Sebab kita nak hilangkan set pada 3. Jelas? Okey, kita dapat 3. So ini adalah 5 darab, kita dapat set 21 bahagi dengan, perhatikan di sini adalah 12. Iaitu terakhir adalah sama dengan 5 set 21 bahagi dengan 12. Okey, perhatikan jawapan selepas dipermudahkan. Perhatikan jawapan selepas dipermudahkan bagi soalan yang keempat. So di sini cikgu dah bincangkan dengan cikgu mula-mula bincang apakah yang dimaksudkan dengan nisbahkan penyebut ataupun rationalize denominator. Selepas murid faham iaitu nisbahkan penyebut ataupun rationalize denominator, maksudnya ialah hilangkan set pada penyebut. Hilangkan set pada penyebut. Bagaimana kita nak hilangkan? Yang dibenarkan dalam matematik cikgu dah tunjukkan. Bagaimana nak hilangkan set pada penyebut? Cikgu dah terangkan apa yang dibenarkan dalam matematik. Jelas? Selepas diperkenalkan dan cikgu permudahkan dan tunjukkan cara penyelesaian, cikgu bincangkan 4 contoh soalan untuk kongsi bersama murid. So cikgu harap sekiranya apa yang cikgu kongsi ataupun cikgu bincang dalam video ini ia memuaskan hati dan murid-murid faham, dapat memahami bagaimana nak nisbahkan penyebut. Seperti biasa, berikan like bagi cikgu. Tolong kongsi video-video cikgu dengan rakan-rakan anda. Dan untuk anda, jangan lupa tekan bell button supaya dapat notifikasi daripada YouTube untuk video-video cikgu. Seterusnya, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Ya, seperti biasa. Bye-bye. Terima kasih.